tersebar video yang viral pagi tadi saja, masuk dekat 7-8, ada masuk Messenger, ada masuk WhatsApp, ada masuk daripada Facebook pun ada tag saya, tentang kenyataan satu orang wanita yang saya rasa kenyataan itu memang berbahaya apabila dia kata kalau kita berubat, kita makan ubat, tak kira lah ubat tahan sakit, dia mention dalam tu. Dan saya dengar video tu, bukan saya ambil daripada mana-mana, yang saya dengar video tu, dia kata siapa yang makan ubat tahan sakit ni atau berubat, dia telah ambil benda haram dan tempat dia dalam neraka. Dan 2-3 orang pesakit kanser yang memang duk makan ubat tahan sakit apa semua, WhatsApp tanya, macam mana ni ustaz, betul tak? Sebab penampilan menipu, penampilan dengan tudung labuh disulam dengan ayat Al-Quran, disulam dengan hadis-hadis yang ditafsir. Ni tak ada hubung kait pun, dia tibai semacam ya. Tuan-tuan tahu, ni ubat tahan sakit ni tak boleh makan, ni berobat ni semua tak boleh makan. Tahu dia baca ayat apa? Ayat tak ada kaitan pun. Tapi orang awam ni tuan-tuan, orang awam ni, kita baca ayat ni, bukan kata baca ayat Quran ya, saya kata banyak kali ya, orang awam ni dia dengar Arab menyanyi lagu dangdut pun dia kata mengaji. Sedap depa mengaji. Depa bukan mengaji tu, depa duk menyanyi dangdut. Tahu menyanyi dangdut? Siapa dia yang tuan-tuan bisa dengar lagu menyanyi dangdut yang terkenal? Kan? Apa? Menyanyi dangdut. Dangdut tu di Arab kan? Dia kata sedap depa mengaji. Lagu apa depa bawa ni? Akhirnya dia duduk menyanyi dangdut. Tu saya nak abang orang kita ni, dia bukan boleh dengar Arab sikit. World Cup Ka'sul Alam, Piala Dunia. World Cup tu dia ada apa? Kalau kita pengulas Arab dia cakap apa? Pengulas kalau Arab dia cakap Arab lah. Yang kita faham pun gul. Awal tu dia cakap Arab. Kita tak tahu mana, tak tahu kata dia duk ulah bola. Dia duk ceramah apa ni? Dia bukan ceramah, dia duk habaq kata bola tu dilepaskan, disepak dan ditepih oleh penjaga gol. Tapi bunyi Arab lah. Tu saya nak habaq tuan-tuan, beware, be careful. Jangan satu orang perempuan pakai tudung labuh, baca ayat Quran sikit, selit sikit, kalan kabut habis hari ni. Bila kita dengar, kita kata mangkah macam ni pun. Tahu apa dia dalil dah? Dia kata tak boleh makan ubat, tak boleh pergi hospital apa semua ni. Ini semua perubatan ni kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Tu dia bunyi kafir saja terus pergi ambil tenyih terus. Ayat qul ya ayyuhal kafirun tu dia bukan soal ubat, dia bukan soal hospital, dia bukan soal perubatan, dia soal akidah, ayat akidah. Dia kata tengok ayat ni, ubat kafir, ubat Islam. Dia ni satu lagi tuan-tuan, rupa-rupanya dia ubat sunnah. Ni sat lagi saya nak tibai tahu ubat sunnah ni. Saya nak tenyih betul-betul tahu ubat sunnah ni. Ni yang duk habaq. Saya pun habaq duk payah banyak kali lah. Semua yang condemn ubat hospital, yang tak bagi makan ubat darah tinggi, yang kata ubat darah tinggi tak bagus, yang kata ubat hospital tak bagus, rosak buah pinggang. Hujung sekali, cuba dengar hujung sekali, dia akan jual tu makanan sunnah dia tu. Apa dia makanan sunnah dia? Madu campur habatus sauda, campur kismis, dia gue punya satu gue, dia kata makanan sunnah. Makanan sunnah. Yahudi kalau tengok harga makanan tu pun, Yahudi kalau tengok produk tu pun, Yahudi 3 kali masuk ICU, punya mahal. Pasal dia kata kalau mahal harga Yahudi.
Sebab itu saya kata tuan-tuan, Nabi kalau dia hidup, dia sendiri tak makan ajuh. Dia tak makan ajuh. Pasal apa? Pasal apa Nabi tak makan ajuh? Mahal. Nabi mana ada duit? So saya nak bagi tuan-tuan ni, kita bukan masalah nak marah ke, kita bukan masalah peribadi ke. Masalahnya benda tu mengelirukan masyarakat, menyebabkan sebahagian tak mau makan ubat, sebahagian tak mau pergi hospital. Pasal apa dia kata? Yang ni boleh rosak akidah, masuk neraka. Masuk neraka tuan-tuan. Saya nak habaknya dalil cukup banyak. Saya nak kena baca, nak kena ambil kesempatan ni supaya masyarakat dapat kepahaman yang betul dalam dunia yang fitnah ni. Setengah-setengah makcik tak mau makan ubat. Setengah-setengah makcik dia kata, saya tak mau, saya nak doa kat Allah Ta'ala, saya nak biar. Saya kata, mana ajaran ni? Lepas tu tengok doktor. Dulu sebelum tu, dia orang yang sama yang kata siapa yang pergi beranak dekat doktor lelaki, dayus. Suami dayus. Dan isteri tak ada maruah. Pasal apa? Pasal duk biar. Bukan mahram tengok aurat. Tuan-tuan, tak ada siapa duk pasal-pasal nak bagi orang tengok aurat kalau tak darurat. Lepas tu dia kata ni berobat benda-benda haram. Sedangkan dalam agama, kalau benda itu darurat, hatta benda haram sekalipun, dibenarkan untuk kita guna sekiranya darurat. Maka sebab itu saya nak bawa kepada tuan-tuan beberapa dalil untuk kita jawab dan kita betulkan pandangan yang disebut berkaitan dengan mengambil ubat ni. Satu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dengar dari orang yang betul, dan lebih penting konten kepada apa yang dia sebut itu mesti ditapis. Yang ni baru orang yang ada ilmu, baru orang yang cerdik. Pertama, kita nak sebut pasal ubat ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifa. Allah Ta'ala tidak akan menurunkan suatu penyakit melainkan dia akan menurunkan baginya syifa, ubat. Kata Al-Imam Al-Khattabi, hadis Bukhari yang kita baca tadi ni menunjukkan tentang sabitnya ilmu perubatan dan bolehnya mendapatkan rawatan bagi mengubati penyakit, dan itu adalah satu tanda bahawa setiap kesakitan itu dan kesembuhan datang daripada Allah. Maksudnya Nabi kata bila Allah Ta'ala turunkan penyakit, dia turunkan ubat. Apa maksud dia? Adanya ilmu perubatan. Itu dalil Nabi suruh berubat, dan itu tanda Allah Ta'ala tak akan buat turun tanpa ada penawar. Itu poin yang disebut oleh para ulama. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, yang mana Nabi SAW sebut berkaitan dengan mendapatkan rawatan dan juga tentang pendapat yang menyatakan kita kena berubat ni, adalah hadis yang mana Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat dia. Umum. Fa idza usiba dawa, apabila hampa berubat betul ubat tersebut, rawatan treatment itu betul dengan apa yang kamu tanggung sakit itu, bara'a biiznillah, kamu akan sembuh dengan izin Allah. Sebab itu ketika Nabi sakit, Nabi tak tolak rawatan. Aisyah yang buat ubat. Orang mari petua dekat Aisyah. Abdullah ibn Zubair tanya mak saudara dia, Aisyah. Dia kata dekat mak saudara dia, engkau pandai sastra, engkau anak Abu Bakar, anak bangsawan, anak orang-orang yang hebat. Kau tahu mana ubat? Siapa ajak kau tentang ubat? Dia kata dahulu ketika Nabi sakit, ramai orang mari cerita dekat Nabi tentang ubat, aku yang tolong bancuh, maka aku tahu tentang ubat-ubat yang ada. Itu bini Nabi.
Tak pula Nabi kata dekat dia, hang nak masuk aku neraka. Hang duk baca ubat apa ni? Tak. Itu satu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, apa kata Nabi? Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau. Ni Nabi kata, wahai hamba-hamba Allah, tadawau, berubatlah. Nabi suruh ni, tadawau, berubat. Berubatlah kamu semua. Fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa. Apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit, dia tidak akan menurunkan penyakit sahaja, dia akan menurunkan penawar dan ubat kepada penyakit itu. Illa da'an wahid, kecuali satu yang kita tak boleh berubat. Apa dia? Iaitu al-haram, penyakit tua. Penyakit tua ni tak ada ubat nak bagi muda. Depa kata makan kolagen. Makan kolagen ni anti penuaan. Ini pun satu pepak lah tuk-tuk kat kampung ni nak bagi makan kolagen. Kan? Dulu depa duk makan apa? Pegagar. Lepas tu mai jual ni kolagen anti penuaan. Pepak lah kolagen tu, habis 3-400, duk tua siapa tu juga. Tua, nak buat macam mana? Kita bukan duk kuih muda, duk kuih tua. Kan? Cucuk botok, cucuk sana, cucuk sini. Kan? Muka cekang, minta maaf lah. Muka cekang pasal cucuk botok. Mai tang dagu, bergelambir. Tak payah duk. Ini ialah proses kehidupan. Tua ni kita tak boleh lari. Saya pun akan pergi pada tua. Sebab itu dalam agama ni dia suruh kita doa supaya jangan tua itu menyusahkan kita. Wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umur, kata Nabi, aku berlindung kepada Allah daripada penyakit tua yang nyanyuk, yang menyusahkan aku dan orang lain. Tapi tua ni kita tak boleh elok. Tak ada ubat nak bagi muda, kan? Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, nampak? Okey. Kesimpulan yang boleh kita buat. Kesimpulan yang kita boleh buat dalam urusan perubatan. Saya nak simpulkan ni. Dalam urusan perubatan, kita hendaklah merujuk kepada ahli dia. Ini apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sedangkan ubat-ubat yang lain yang berkaitan dengan apa semua ni, abatus sauda, madu apa semua ni, kita tak nafikan ada manfaat dia, tapi hendaklah benda itu dirujuk kepada ahli dia. Sebab tuan-tuan, habatus sauda bukan semua orang boleh makan. Dan sebahagian ulama kata habatus sauda disebut oleh Nabi kerana itu ialah perubatan pada zaman itu. Saya nak baca kat tuan-tuan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Khaldun. Apa kata dia? Kata Ibnu Khaldun, maka perubatan yang diriwayatkan di dalam hadis kepada kita ialah daripada perubatan Arab. Ia bukan daripada wahyu. Ibnu Khaldun. Kenal Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun kata, perubatan yang diriwayatkan di dalam hadis kepada kita ialah daripada perubatan Arab. Ia bukan daripada wahyu. Ia menjadi perkara kebiasaan bagi orang Arab. Apa yang disebut keadaan Nabi di dalam hal perubatan adalah termasuk di dalam adat kebiasaan orang Arab. Bukan kerana ia disyariatkan seperti itu. Ini kerana Nabi dihantar untuk mengajar agama, bukan dihantar untuk mengajar perubatan dan adat kebiasaan yang lain. Kata Ibnu Khaldun, ini dibuktikan dalam kes Tamar. Nabi silap. Tamar isu agama ke isu dunia? Tuan-tuan nak tanam harum manis, mai tanya saya. Saya sebatang pokok pun tak pernah tanam. Ustaz, macam mana nak tanam harum manis? Silap orang. Nabi SAW dalam satu hadis, dia pergi Madinah, dia tengok orang kacuk, kawinkan buah
pokok tamar. Nabi kata apa? Ma tasna'un? Qalu kunna nasna'uhu. Qala la'allakum law lam taf'alu kana khaira. Nabi kata, hampa buat apa ni? Kami duk kacuk pokok tamar. Nabi kata, kalau hampa tak buat, itu lebih baik. Fataraku. Depa pun tak kacuk. Depa tak buat. Yang depa duk biasa, depa duk bagi kahwin. Nabi kata, hampa tak buat pun tak apa. Depa tak buat sungguh. Apa yang berlaku? Fanaqasat. Tak berbuah. Tak berbuah. Fadzakaru dhalik faqal. Depa pun pergi cerita dekat Nabi, ni Rasulullah tak berbuah. Pasal apa? Pasal Rasulullah kata jangan kacuk, kami tak kacuk, tak berbuah. Nabi kata apa? Innama ana bashar. Sesungguhnya aku manusia. Idza amartukum bi syai' min dinikum fakhudhuhu bihi. Apabila aku suruh kamu dalam urusan agama, ambil dan amalkanlah. Wa idza amartukum bi syai' min ra'yi. Jika aku suruh dalam urusan dunia daripada pendapat aku, bukan daripada wahyu Tuhan, urusan dunia bukan agama. Nabi kata fa innama ana bashar. Aku adalah manusia yang boleh jadi betul, boleh jadi salah. Hadis Muslim. Very clear. Sangat jelas menunjukkan apa? Dalam perubatan kita merujuk kepada ahli dia. Dan saya nak tekankan sekali lagi tuan-tuan, tak ada istilah perubatan Islam. Saya nak bagi dengar je lah. Tidak ada istilah perubatan Islam. Kerana apa? Kerana apa sahaja perubatan yang memberi manfaat kepada manusia, yang baik, yang dibuktikan dengan sains dan fakta, maka itulah perubatan Islam. Yang ada, dengar, perubatan moden dengan perubatan tradisional. Hospital kita panggil perubatan moden. Yang akak kayu apa semua ni perubatan tradisional. Yang jampi-jampi doa tu kita panggil ruqyah syar'iyah. Boleh beza ada istilah ni? Tuan-tuan pi, dia kata kena scan. Dia kata aku pi hospital, depa bubuh dalam terowong tu. Kapiak mana pula duk ajak ni? Bukan kapiak, yang tu Islam. Masalah kita yang kita duk pi tenyeh semua kapiak tu pasal apa? Pasal orang kapiak rajin mengaji dan dia jumpa benda tu. Orang Islam duk berkelahi tak sudah-sudah. Duk kira coklat tu ada gelatin babi, tak ada gelatin babi. Minyak wangi nak pakai pergi masjid ni ada alkohol, tak ada alkohol. Duk bersembang tajuk tu tak habis-habis. Maka orang lain buat ubat. Kita duk pakai ubat. Vaksin ni tak mau pakai, vaksin ni tak mau pakai. Suruh buat sendiri tak boleh buat. Vaksin ni ada babi, vaksin ni ada babi. Hang buat vaksin ada lembu. Kami nak pakai? Pun tak buat. Ini masalah orang Islam. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata in kana yanfa'uhum dhalik falyasna'u. Tengok Nabi kata apa? Jika suatu perbuatan itu dalam urusan dunia memberikan manfaat kepada kamu, maka buatlah perkara tersebut. Nabi suruh buat. Jadi tak timbul isu makan ubat kapiak, makan ubat tahan sakit ni menyalahi tawakal, tak bergantung kepada Allah. Kerana ini semua adalah daripada perkara yang Nabi benarkan. So saya nak bagi tuan-tuan jelas. Yang mana yang perbuatan kapiak tu, yang tak boleh tu? Pergi Tok Bomo siap. Tu saya tengok satu lagi video, Masya Allah, orang hantar mai. Kita banyak kerja nak buat tapi duk tengok video ni pasal yang ni masalah umat. Halau hantu bakak colok lagu Tok Pekong Cina. Halau hantu dia bakak Tok Pekong Cina tu dia pergi gantung kat dinding. Orang hantar, ni boleh buat dah ustaz. Apa dia ni? Dia kata bakak colok nak halau hantu. Tuan-tuan hadirin mukminin, macam mana kita nak halau hantu? Nabi suruh kita baca ayat kursi, 3 kul, suratul Baqarah. Ini yang nak halau hantu. Ta'awuz, nak masuk bagi salam, nak makan baca bismillah, nak tidur baca doa. Tak cukupkah dengan apa yang diajar oleh Nabi sampai kita nak pergi bakar colok, nak pergi perasak rumah, nak pergi perkemian?
Maka saya nak tegaskan kepada wanita-wanita yang ada dalam video, termasuk dengan suami dia tu sama naik. Inilah apa yang Nabi sebut ar-ruwaibidah. Perubatan bukan urusan kita. Perubatan bukan bidang kita. Perubatan bukan. Pasal tu kalau orang tanya perubatan, tanya doktor. Tanya. Yang seronoknya nak jadi doktor 7 tahun, 8 tahun baru dapat. Masuk kursus 3 hari, terus keluar perubatan Islam. Lepas tu takutkan masyarakat. Pergi ambil, tuan-tuan tahu tak ni, saya nak sebut ni. Siapa-siapa yang pergi ambil ubat hospital yang dibayar RM1 percuma tu, dia tak makan, dia telah khianat pada harta orang Islam, pada harta rakyat, pada harta negara. Kerana ubat tu bukan percuma, tuan-tuan memang dapat percuma. Kerajaan beli dengan duit kita ni. Kerajaan beli dengan duit orang, duit ni rakyat ni. Lepas tu pergi ambil, lepas tu dia himpun di rumah dia, tak makan. Sebab apa tak makan? Pasal nak pergi duk makan tu, penghulu segala. Dia nak pergi tu. Ubat yang free dia tak makan, dia pergi bayar awak 3-400 tu. Dia pergi percaya awak 3-400 tu. Yang 3-400 tu semua buat satu kilang yang timbang kilo. Saya bukan tak bagi beli, tapi saya kata kadang-kadang orang Islam mudah ditipu. Pasal apa yang ni? Yang ni orang Islam kita buat. Yang tu orang kafir buat. Ni nak habaq ni, kawan ni tukang jual ya. Kilang yang buat tu kilang Cahaya Nur Alif. Maka hadirin mukminin, pasal apa yang kita pergi jadi kelang kabut dalam soal ni? Heboh viral, beratus-ribu orang tengok. Takut ubat tahan sakit masuk neraka, kafir dan sebagainya. Mudah sangat. Kafir masuk neraka, kafir masuk neraka. Yang masuk syurga, ubat dia. So lepas ni kalau tuan-tuan tengok mana-mana yang duk tukang sakan ceramah sangat tu, tukang sakan duk kafirkan orang tu, tukang sakan duk nerakakan orang tu, tuan-tuan tahulah dia nak jual buah dia. Saya dah baca tadi berapa banyak hadis perkataan para ulama yang menerima perubatan, suruh kita berubat. Cuma di sana ada pandangan yang kata sunat kita berubat, ada pandangan kata harus kita berubat. Memang tak dinafikan, berlaku khilaf di kalangan para ulama hukum berubat ni. Sebab ada hadis satu wanita yang kena rasuk, dia mai dekat Nabi, dia kata aku kena rasuk. Nabi tanya, hang nak suruh aku doa bagi lega ke atau hang nak sabar? Dia kata aku sabar. Kalau hang sabar hang dapat syurga. Dia kata dia nak sabar. Hadis tu menyebabkan di kalangan para fuqaha bincang, berubat ni wajib ke tak? Tapi saya nak bagi tahu, berubat ni kalau kita tak pi berubat memudaratkan kita, lebih buruk keadaan kita, kita kena pi. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sakit sikit-sikit, tuan-tuan tak mau pi, tak apa, nak minum air, penawar ke apa ke sikit-sikit tak apalah. So kita cukuplah. Kita tutup bang tajuk ni. Lepas ni pada tuan-tuan, bab berubat beriman dengan hospital. Saya ingat ni yang berlungguk yang doktor-doktor hospital tu, takkan seorang pun tak semayang. Takkan doktor-doktor hospital, nurse-nurse kaki tangan hospital tu tak ada yang beriman. Yang semua tu nak bagi kita masuk neraka. Takkan semua tu jahat sangat sampai kita cara dia cakap tu macam doktor-doktor ni semua ni ejen-ejen Yahudi. Sebab tu ada satu tok guru, astagfirullah, tok guru tu pun perkataan dia berat. Dia marah dekat Menteri Kesihatan yang dulu ni. Dia kata apa benak makan bab satu banyak sangat. Sebut dalam masjid ni, bab makan bab satu benak sangat. Nak bunuh orang Islam apa semua. Ini masalah. Bila kita berbeza, kita melampau. Tanda munafik apa? Wa idza khasama, bila mereka berkelahi, mereka berbeza pendapat, fajara, mereka lebih daripada kadar yang sepatutnya. Dan tuan-tuan tengok. Ni saya nak tanya kat tuan-tuan. Saya bukanlah sokong vaksin, tapi alhamdulillah, tuan-tuan tengok kesan vaksin tu terbukti. Bila kita vaksin, tuan-tuan tengok, peratus orang yang kena COVID turun.
Dulu banyak orang mati, sekarang mati jarang kita dengar. Dan kita boleh mari semayang. Tuan-tuan nampak tak kesan kepada vaksinisasi tu? Kita dapat menikmati hidup kita. Dan kita pun yang kalau kena COVID sikit-sikit je, yang paling mereka tak boleh jawab sekali, mula-mula keluar vaksin, Yahudi. Lalas sekali, Yahudi cucuk dulu. Yahudi negara pertama yang cucuk rakyat dia. Sebab itu kita tuan-tuan bukan payah ya. Dalam dunia ni kita hanya blame dua pihak ya. Satu Yahudi, satu lagi hantu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Dan saya harap penjelasan ini dapat membetulkan balik kepahaman kita. Dan kawan-kawan yang tengok pun dia kata, entah jawab, teruk sangat, sesat habis orang, keliru habis orang. Kita hati-hati tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, memberkati kita. Terima kasih kepada Maib